Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini saya akan cuba cakap setakat serangkah yang boleh sekiranya tidak ada tetamu. Sebab sekarang ni tempat saya hujan dah mula kuruh. Hujan telah turun, jadi saya rasa mungkin apa yang saya cakap ni memberi kebaikan sebab sambungan ini merupakan kita cakap hubungan prinsipal yang ke-6, challenge ataupun cabaran. Sebelum ni saya dah cakap dah 5 dia punya prinsipal. Satu, awareness, memberi kesedaran kepada kita. Satu, cakapan dengan coach itu memberi kesedaran. Dan kedua, kita cakap menimbulkan perasaan tanggungjawab, taking the responsibility. Isu ataupun permasalahan kalau itu is our own. Yang tiga, kita confident level, iaitu self belief. InsyaAllah kita berusaha dan mendirikan keyakinan diri sebagai satu usaha nak meningkatkan apa saja yang kita hadapi ataupun cabaran. Yang keempat, sesuatu yang cakap dan kita buat hendaklah tidak menuduh, blame free, tanpa ada buruk sangka, judgemental dan sebagainya. Dan kelima, semalam kita dah cakap berhubungan macam mana kita nak fokus pada penyelesaian ataupun solution fokus. Jadi itu kita dah selesai. Hari ini kita cakap pasal challenge, cabaran. Jadi kalau ikut cabaran yang saya tulis di Facebook ataupun yang saya tulis di sebagai matlamat dia, banyakkan daripada penceritaan yang disampaikan klien, coach kepada kita ni, dia orang ni kadang-kadang suka juga cara kita cakap supaya kita macam memberi peluang untuk mereka mendalami berfikiran, cara beresi, meningkatkan perspektif. Jadi cara kita cakap itu merupakan sebagai satu cabaran. So bila kita cakap bagi cabaran, mengapa dia menggalakkan sama-sama dia dengan kita berfikir. Jadi dengan cara untuk memudahkan untuk dia capai matlamat. Jadi kadang-kadang apa yang kita buat cabaran, selalunya dia punya matlamat ataupun dia punya target tu mestilah melebihi sedikit apa yang dia buat supaya dia boleh mudah insyaAllah mencapai matlamat dia yang sebenar. Sebab kalau kita cukup-cukup saja, dan kalau kita tak boleh dapat matlamat tu maka kita tak sampai. Jadi sebab tu lah kita nak bagi menyasarkan matlamat lebih tinggi daripada matlamat dia yang dia sebut asal tadi, supaya berkemungkinan mungkin dia boleh capai lagi. Dia boleh stres, kita stres. Dia boleh stres lagi. Macam getah, kita boleh tarik lagi kembang. Dan dengan cara demikian, dia merupakan satu teknik cabaran. Jadi sekali saya akan cakap juga macam mana soalan yang untuk cabaran. Bukan challenging nak bergaduh tak. Macam mana, saya akan bagi contoh-contoh. Dan yang kedua, saya akan bincang bagaimana pembukaan pemberitaan yang saya sampaikan kepada seseorang tu dengan dia sendiri rasa bahawa dia perlu dicabar. Kadang-kadang dia sendiri cabar. Dia kata mengapa tidak saya buat satu lebih daripada ini. Itu pun merupakan self-challenging. Oleh sebab tanpa kita beri sikit kezahiran kepada kita punya klien, orang yang tak coach tadi, dia mungkin duduk status quo dalam keadaan yang lama. Jadi dalam suasana coaching ni saya bagi kepada siapa yang nak jadi coach, kurang-kurangnya dia dapat sikit mempertingkatkan keyakinan diri dia. Sebab bila dia dah complete ke-6 ni, prinsipal ni tadi, maka elemen coaching dia lebih mudah. Maka kalau dia merupakan ini satu kebiasaan, insyaAllah tentulah dia boleh buat dengan mudah tanpa ada masalah dan sebagainya. Okey, saya nak tulis sikit di sini. Jadi kalau sekiranya ada beberapa orang tetamu boleh join kita hari ini, maka mungkin saya panjangkan sikit percakapan saya. Sebab
perkataan challenging ni sendiri dia memerlukan sikit orang kata background. Jadi background dia bila kita bercakap tentang challenging ni secara tak langsung dia merupakan satu usaha untuk kita memberi sokongan atau kita beri supportive dan encouragement ataupun supportive and encouraging environment. Cara tak langsung challenging ini merupakan satu galakan yang kita beri kepada orang yang kurus tu sebagai dalam bentuk bantuan dan menggalak dia mencari usaha yang lebih gigih daripada apa yang disangkakan yang dia boleh. Sehingga sesuatu ketika nanti dia sendiri akan rasa rupanya apa yang target tu rendah daripada kemampuan dia. Sebab tu kita kena faham ni dia tertakluk pada capability seseorang. Ingat dia ada 3 C, capability, capacity dan competencies. Jadi perkembangan pergerakan kompetensi tertakluk kepada capability seseorang ataupun kepada daya keupayaan seseorang. Jadi potential keupayaan capability seseorang tu Allah saja yang mahu tahu potential dia. Jadi yang kita tahu sekarang ni kompetensi, itulah kemahiran kita terkini dan sekarang dan tersekarang. Jadi kalau nak bergerakkan lebih maka kita kena balik pada dia base asas dia iaitu kitanya keupayaan. Capability yang mana tertakluk kepada cara meaning making dan juga cara sense making. Jadi benda-benda sini sebagai satu gambaran pada semua yang ingin melihat, ingin mengetahui bahawa bagaimana nak menggalakkan yang berbentuk challenging. Dan saya katakan tadi supportive dan kedua encouragement. Jadi kalau dia buat satu tu cuba go to the highest level yang berkemampuan dia boleh. Dengan mendengar apa yang disampaikan kepada kita, cara tak langsung kerja kurs ialah supaya menggalakkan seseorang itu melihat perbezaan dari penceritaan dia dalam bentuk macam kita akan katakan macam sebutan atau perumpamaan, membezakan di antara hutan dan pokok, wood and trees ataupun forest and trees. Jadi kalau kita tengok tree, kita tak tengok forest, maka banyak peluang-peluang background latar belakangnya kita terlepas. Jadi kita menggalakkan kunci kita step back, renung sejenak, lihat balik keseluruhan sebelum kita pergi menjuruskan kepada spesifik area yang kita ingin sentuh. Jadi macam saya cakap ni jugalah, dia nak kena cover overall dulu, lepas tu baru kita go step by step to the exact point yang kita nak elaborate. Di samping itu juga, maka di sinilah peranan yang coach bekerja ni, dia mengumpamakan seperti coach tu sedang memegang cermin. Menggalak dia ingin cermin-cermin diri. The coach is holding up a mirror. Dia pegang cermin. Maka dia tengok di cermin itu macam-macam nampak. Jadi kalau kita tak berkeadaan seperti memegang mirror kepada dia, maka kita tak membantu dia. Jadi dia boleh melihat keseluruhannya. Sebab tu masa percakapan coach yang coaching interaktif tu, dia tu di situlah bagaimana satu keadaan suasana yang mana sekiranya coach berkemampuan menyebabkan coaching fully engaged. Dia fully engaged dan dia fokus kepada kita sehingga apa yang dia lihat dan dia bayangkan tadi membantu dia mencari penyelesaian dengan lebih mudah. Berikutnya, bila kita berkeadaan demikian, maka di sinilah yang digunakan perkataan mirroring, yang digunakan paraphrasing, itu nak membezakan antara forest and trees, wood and trees. Dan juga setengah dia guna scaffolding, macam 11 core competency dia kita gunakan scaffolding. Dan of course listening skill adalah salah satu tool yang terpenting ya, digunakan pakai kalau kita nak membantu seseorang. Maka di sinilah bezanya kalau tuan-tuan melihat bagaimana kemampuan seorang coach membantu seorang coachee dia tu mencari jawapan yang lebih baik apabila apa daripada sangkaannya. Jadi kalau kita boleh melihat gitu, maka saya nak bagi contoh bagaimana kita boleh menggambarkan sekiranya semasa saya mendengar seorang cakap tu, kadang seorang tu cakap dia pergi kepada kita PCT atau problem centric thought. Dia bercakap satu, dia fikir selalu dalam bentuk apa atas problem, tetapi dia tak melihat dalam bentuk RSF atau relentlessly solution focus. Bila dia nak melihat pada solution focus itulah, maka di sini keperluan dia perlu ada untuk melihat sesuatu daripada sudut yang berbeza. Jadi sekiranya dia boleh melihat sesuatu yang berbeza, dia akan membuka mental space dia. Mental space tu yang menyebabkan dia
boleh melihat daripada isu dalam bentuk bagi dia susah nak menyelesaikan, dan dia boleh melihat daripada sesuatu isu yang membantu dia untuk mencari penyelesaian. Maka nak bezakan PCT, problem centric thought, dengan RSF ataupun relentless solution focus, tak berhenti mencari jawapan, inilah perlu dibimbing dan dibantu. Sebab coach umpamakan memegang cermin, maka membantukan coachee melihat dia sebagai cermin diri. Dan saya bagi contoh, bagaimana akan kita katakan challenging. Jadi memanglah susah nak create soalan yang challenging. Saya akan bagi juga contoh sedikit soalan challenging. Misalnya, kadang-kadang coachee kita, dia cuba nak meletakkan matlamat dia terhad kepada lack of self-belief. Kadang-kadang dia rasa tak berkeyakinan, maka dia bagilah dia punya matlamat tu rendah seperti mana yang diharapkan. Jadi itu bila in coaching, that is not the reality yang kita hendak coachee berhadapan dengan kita dan mencari jawapan untuk mencari penyelesaian yang membantu dia terus maju ke hadapan. Dan kadang-kadang dia terlalu fikir tentang failure. Pasal kita selalu pick up problem failure. Jadi secara tak langsung dia kena faham keadaan sebenarnya dan dibantu oleh coach. Misalnya, tak tahulah, setengah orang dia tengok berbagai-bagai area yang mana dia trying to look at the limitation. Tengok, bila kita tengok the problem, kita tengok daripada limitation. Misalnya semalam, adakah perlu kita cari root cause? Seperti yang tanya oleh semalam Cikgu Alias. Saya kata, kalau kita cari on problem, okey. Takut bila go on problem banyak, kita punya negative energy banyak, energy tak ada, maka kita tak sempat nak membawa coachee kepada solution focus. Sebab problem menyebabkan kita moving backward. Boleh, kalau tak boleh juga, boleh sikit, tapi jangan banyak. Sebab menyebabkan kalau banyak pergi ke problem, tak berkemampuan nak bertanya soalan yang bawa kepada penyelesaian, kepada solution focus. Jadi keadaan itu menyebabkan keletihan pada dua-dua pihak. Dan saya bagi contoh macam ni, soalan ataupun statement boleh meningkatkan coachee berfikiran self belief dia, yang mana kadang dia kata dia susah, dia takut gagal. Ada cara nak soalan dengan dia. Misalnya kalau dia bercakap selalu dengan masalah, obstacle dan sebagainya. So dia menceritakan tapi tak ada satu usaha nak cari dalam penyelesaian. So kita boleh tanya, sekiranya dia cerita masalah tu, sekiranya tidak ada masalah, apa sepatutnya jadi dia punya matlamat? Nampak beza dia. Kalau dia keep on telling you about the problem, you ask him, if all the obstacles were removed, alright, what would the goal be? Dia kata, kalau sekiranya halangan dah tak ada, sekiranya kamu tidak ada problem, macam mana matlamat kamu? Tentu sekali bezanya jawapan dia akan beri kepada kita sebelum kita bercakap sedemikian. Kalau tidak, dia asyik tengok dalam problem, dia kata saya kurang ni, saya tak tahu yang ni, saya dah cuba dah. Dia ada fokus pada problem. Sekiranya kita tanya dia, because kita bukan senang nak ubah pandangan dia pada problem, pada penyelesaian, kalau kita sendiri tak dilatih. Sebab tu coaching kena berlatih dan ditrain. Arah nak baca buku kopi orangnya tu bagus juga. Tapi you kena understand, kita pun ada specialty yang Allah bagi. Sebab Allah dah kata dah, tiap-tiap seorang tu ada kebaikan, ada keistimewaannya. Jadi, tanya dia, sekiranya sekarang ni, andainya anda cerita tu masalah tu depan kita sekarang. Sekiranya masalah tu dah tak ada, macam mana matlamat anda? Adakah sama ataupun berubah? Maka jawapan situ merupakan cara dia mengalih daripada problem menuju kepada solution. Jadi, itu contoh. Yang soalan kedua, misalnya dia kata, kalau dia kata, saya takut gagal. Okey, dia nak guna perkataan tu juga. Kita tak menggalakkan dia menggunakan saya takut gagal. Sekali tanya dia, walaupun you gagal pun sejauh mana saya kegagalan? Banyak lagi ruang untuk ditingkatkan. So, you tanyalah, sejauh tak kat mana? Allah habis kuat, dia tahu rugilah 20,000. Misalnya. Right? That's all that you can think of. But you need to find out way how to allow him to come in a better way, looking at things from different perspective. Yang tiga,
Bila dia cakap, dia kata yang sebenarnya kenyataan macam ni, dia tanya, reality ni macam ni. Bila dia mencerita tentang reality, kita tanya dia apa yang dimaksudkan dengan reality. Maka dia akan berubah reality problem tu pada reality for the solution. Dan last kali, sekiranya kamu diberi peluang untuk menyelesaikan masalah ni, kamu diberi peluang untuk menyelesaikan masalah ni, apa yang kamu patut fokus? Apa yang patut kamu aim? Maka di sinilah tuan-tuan dan puan-puan, kiranya saya cakap ni sikit sebanyak dah memberi sikit maklumat kepada tuan-tuan apa yang saya cakapkan dengan challenging. Assalamualaikum. Saya ingat kita punya tetamu Puan Jasni pun dah sampai. Assalamualaikum Puan Jasni, harap tolong onkan you punya kamera dan unmute yourself, please. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara tak boleh tak yuk? Suara mic dekat sikit. Boleh dengar ke? Alhamdulillah dah boleh dah. Okey, bersama kita sekarang ni ialah Hajah Jasni seorang coach juga. Jadi Hajah ni memang dah lama ni dan mungkin dulu satu ketika Hajah biasa juga buat live dengan saya kan dulu. Ada live masa kita boleh buat fizikal lah doktor. Berapa live, tahun yang lalu tu? Agak berapa tahun yang lalu? Mungkin 3-4 tahun yang lalu rasanya. Ya. Kan? Last kali semasa kita ada network coaches meeting tu. Oh ya, network coaches meeting. Yes. Saya rasa dalam 3-4 tahun lah. Ya. Alhamdulillah. Kira lama betul ya. Lama. 3-4 tahun tu kira lama lah. Ya. Okey. Ya doktor. So alhamdulillah, terima kasih kerana Hajah berkesempatan join. Sebelum kita nak sembang hari ini, minta Hajah tolong cerita pengalaman dalam cari menghadapi challenging, bagaimana mencari solution dan macam mana you sendiri lalui sebelum you belajar coaching. Lepas tu you cerita sikit apa you dah belajar dan bagaimana you apply coaching ni to yourself, to your family, and even I know you have client, doesn't matter lah sama ada kita dengan sukarela ke apa, but you use that technique. So saya minta Tama Hajah tolong kenal diri sikit pada sahabat-sahabat kita yang dapat peluang mengikuti ni. Some background you, pengalaman you dan how you get to know coaching and what not. Sila. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak pasti yang lain tu di mana sebab saya on through Zoom ni doktor. Yang ada yang lain rasanya melalui Facebook kan. Ya. Jadi mungkin saya nak tahu jugalah berapa yang login kepada Facebook. Tak banyak. Tadi mai keluar masuk. Pasal lah ni sini sebab tu saya kena teruskan sini hujan. Sama juga di sini pun. Tak banyak orang tak banyak. Selalunya depa tengok recording lah, depa tengok sikit-sikit. Betul benda kita cakap ni pun quite heavy juga kalau kebiasaan kan. Jadi insya-Allah lah mana yang minat tu dia tengoklah. Atau setengah orang ni mungkin dia baru balik pada office ke dan sebagainya. Tak banyak aja, baru seorang tu tu yang mau masuk. Okey. Tak apa, semoga apa yang saya nak kongsi ni doktor semoga memberi manfaat pada yang lain. Saya kenal ataupun bertemu dengan orang kata ilmu coaching ataupun peranan coaching ni saya rasa 12 tahun yang lampau. Lama. Oleh kerana saya bermula sebagai seorang coachee, bukannya sebagai seorang coach. Sebagai seorang coachee ni saya rasa lebih senang. Saya ceritalah apa perubahan pada mula saya di coach oleh master coach lah. Memang sesuatu yang dari segi perubahan fizikal tu mungkin tak berapa orang dapat perhati, tapi sebenarnya apa yang berlaku adalah dari segi pandangan tu. Macam tadi doktor ada sebut di mana kita melihat sesuatu tu dah jadi berlainan. Itu antara yang saya perasan lah. Yang kedua dari segi
dari segi apa, authorizing yourself ataupun mengenali diri sendirilah. Jadi lebih mungkin saya boleh gunakan perkataan lebih berani bercakap di hadapan, ataupun kata-kata ataupun pertuturan tu memang saya sendiri pun bila terutama pada sekarang bila saya tengok balik live recording, sebab saya masih lagi jadi speaker dan sebagainya. Kalau tengok live recording tu, saya pun tengok saya punya pertuturan dan percakapan lebih teratur, banyak vocabulary. Itulah antara yang kalau nak disebut perubahan tu lah. Okay. Kemudian yang kedua, dari segi yang kedua dah banyak dah ni poinnya sebenarnya doktor. Yang ketiga yang keempat dari segi fokus kerja lah. Membantu mencari, bila kita tengok sesuatu tu dah berubah, dah banyak multifaceted lah, maknanya kita tengok berbagai perspektif, kita dah tak jadi takut kepada melaksanakan tugasan. Jadi kita tahu kita boleh tengok ikut angle ni dan tanpa saya sedari, saya rasa saya menjadi lebih sabar. Mungkin akibat daripada bila kita tengok sesuatu tu, kita tengok dari pelbagai angle, dengan naturalnya kita boleh memahami sesuatu keadaan tu dari pelbagai perspektif. Itu memang saya rasa itu ada immediate impact kepada saya selepas di coach. Kemudian because oleh kerana manfaat tu saya boleh rasa sendiri, saya mula in fact immediately lah saya berminat untuk menjadi coach, sebab saya memang ada cita-cita nak membantu orang lain. Jadi apa yang berlaku masa tu, saya masih bekerja, saya tak kenalkan diri saya. Sekarang ni saya dah bersara. Masa saya masih bekerja dulu, memang kebanyakan kolik ataupun orang yang saya berinteraksi memang menyatakan saya ni agak ketara berlainan cara saya mengandalikan orang yang saya berhubung lah ataupun saya berurusan. Yang itu sebagai contoh lah, biasa kalau kita masuk meeting, saya berpeluang lah untuk masuk meeting ke peringkat lembaga pengarah, sebagai contoh lah ya. Sebagai contoh, memang feedback daripada yang selalu memerhati tu, memang saya ni agak ketara cara tu berlainan. Sehinggalah sebelum saya bersara tu, yang selalu berada dalam mesyuarat lembaga pengarah ni seperti Setiausaha Syarikat dan sebagainya, datang bertanya kepada saya, adakah boleh saya ni bantu mereka macam mana saya dapat menguruskan sesuatu perkara ataupun perkara yang diajukan dalam mesyuarat tu dengan agak tenang dan baik. Jadi itu antara kalau bekerja lah. Yang kemudiannya, kalau dari segi urusan kita dengan kaki tangan, bawahan dan sebagainya, kaki tangan ataupun team members kita, memang mereka suka mendengar kita punya explanation, sebab saya rasa antaranya sebab selalunya explanation tu memang kadang-kadang tak dijangka. Perspektif yang diberikan tu tak dijangka. Mereka kata biasanya kalau saya lain daripada yang lain, dan ini sebenarnya bukan nak memuji diri, tapi ini adalah feedback dan membalas supaya saya boleh jelaskan betapa coaching ni sebenarnya boleh membantu dari segi kita membangunkan diri ataupun menguruskan diri dari segi untuk lebih maju ke hadapan lah, kalau itu yang kita punya objektif kan. Dari segi mengenali diri tu, itu panjang cerita juga. Oleh kerana bila kita ni dah macam mula mengenal pasti dan sedar ni, kita mula sedar diri kita ni siapa. Tu saya nak explain tu susah sikit doktor. Saya pun tak tahu angle mana saya nak jelaskan tu. Kemudian kita mula sedar tu kita ni siapa di dunia ni. Macam tu lah. Saya mula mencari jawapan dan saya beransur-ansur menghala kepada dan saya boleh nampak satu teori yang doktor pernah ajar saya, doktor, yang pasal
Pasal kalau kita nak berubah tu kan dia ada competency, capability dan juga capacity dan capability tu. Kalau kita ni nak menjadi insan yang lebih baik lah, sebenarnya kita kena tackle yang di bawah tu, which is capability. Apa capability tu mungkin doktor boleh terangkan pada waktu yang sesuai lah. Jadi banyak pengajaran dan kelas-kelas yang saya dah ikuti bertahun-tahun lah ya doktor. Ya. Jadi dulu saya rajin ikuti doktor sehinggalah saya aktif untuk buat kerja-kerja kebajikan ni. Jadi memang sesuatu yang mungkin pandangan tu lah, pandangan, kematangan, dan itu kalau orang tu dulu sentiasa bersama dengan saya dan dia tengok saya sekarang, memang dia akan nampak cara dan ialah melalui apa yang kita beri dan sebagainya, memang berlainan sungguhlah, berlainan. Mungkin dari segi kematangan, perspektif, itulah antaranya lah yang dapat Okey. saya kongsi. Terima kasih Hajah. So at least what you are now is really what you are lah. So kalau dulu mungkin tak sampai ke tahap, tapi sebelum saya pergi situ, saya melihat di Facebook ni, ni baru saya tengok melihat Facebook. Saya akan sambung balik apa yang Hajah tadi. Terima kasih kepada saudara Doktor Perubatan Hishamuddin Abdul Rahim daripada Johor, dan terima kasih kepada Tunku Syarimi Tuan Ismail. Jadi kalau boleh tolong maklumkan kepada saya di mana berada, suara dengar tu jelas. Jadi terima kasih, dan juga sekalian lain-lain tolong share. Saya ni di sini Hajah ada soalan yang ditanya oleh kita punya pemerhati kita di sini, iaitu satu soalan yang Dr. Hishamuddin tanya, salam, apa jawatan terakhir Puan dengan government ke atau private sector? Okay. Jadi sila terang sikit pasal di situ, kemudian minta Puan terangkan perbezaan sebelum di kos dengan selepas di kos dan di dalam jawatan. Sebelum, saya tahu mungkin daripada dulu mungkin kita terketak-ketak, takut nak cakap dan sebagainya. Ya, so minta Hajah bagi sikit jawapan pada pertanyaan yang ditanya oleh Cik Syamudin. Terlebih dahulu saya minta maaf lah, saya terlupa nak perkenalkan diri saya. Saya adalah, background saya adalah perakaunan, tetapi saya menceburkan diri semenjak saya tamat pengajian. Saya terus bekerja di perbankan Islam dan saya berkecimpung dalam industri perbankan Islam dan perbankan dan kewangan Islam ni sehinggalah saya mengambil keputusan untuk meninggalkan kerja 9 to 5 lah, di atas sebab-sebab peribadi. Memang jawatan terakhir saya adalah kalau dalam bank tu adalah level pengarah, maknanya kita reporting direct to the CEO lah. Saya sebenarnya jawatan tu reporting direct ke CEO ni mungkin saya dah pegang mungkin berbelas tahun lah sebelum saya retire. Jadi kebanyakannya saya pemfokusan saya ni sebenarnya dalam perbankan Islam ni saya memang ada involve membantu institusi luar negara juga untuk meng-establish perbankan Islam. Dan selepas saya retire pun saya ke luar negara untuk seketika untuk membantu sebuah negara di Afrika untuk establish mereka punya bank Islam yang kedua lah. Itu antara aktiviti saya. Kemudian saya juga kadang-kadang diminta bantuan oleh, sebab saya fokusan saya adalah strategi ya. Jadi mergers and acquisition pun saya ada projek-projek begitu. Jadi masih sekarang ni memang orang kata jadi resources kepada sebuah chartered accounting firm sebagai sambilan bila mereka perlukan saya punya expertise, saya akan dipanggil lah. Kemudian juga salah satu daripadanya, saya ada 2 je yang saya stick on. Kemudian apa tadi doktor? Sebelum saya jadi coach, sebelum involve, memang saya tidak suka bercakap sebenarnya, bercakap di depan orang.
walaupun jawatan tu memerlukan kita banyak berinteraksi dan jadi itu berinteraksi dan juga berbincang. Saya tak suka ke depan. Tapi setelah di coach, memang dengan selesanya, kalau apa orang kata impromptu, especially saya tak suka kalau impromptu. Tapi sekarang ni impromptu pun saya boleh buat lah. Saya tak ada rasa uncomfortable anymore. Maknanya saya selesa dan saya boleh mematikan apa yang kekacauan dalam fikiran kita. Kita coach diri kita lah. Kita coach diri kita. Dan baru-baru ni memang saya ada membantu sebuah institusi pendidikan dan alhamdulillah walaupun sesuatu perkara tu adalah yang saya tak pernah hadapi pun, saya dah boleh handle dan menguruskannya sendiri. Itu antara kebaikan, manfaat. Doktor, umur saya dah hampir 60 tahun dah, doktor. Alhamdulillah. Ya, Tahniah. saya Bagus, jadi terima kasih. Ya, sila teruskan. menjawab ke soalan? Ya, Menjawab ke menjawab. soalan? Ya, Jawab. saya mendengar apa yang disampaikan oleh Hajah tadi, perbezaan suasana sebelum dan selepas. Dan of course, kalau Hajah sendiri telah pun menceritakan bahawa puan dalam keadaan yang memang lain pada yang lain sebelum berjumpa dengan saya atas redha sendiri ya, datang dengan husband to be coach. Memang sesuatu Allah bagi kat seseorang tu memang ada kelebihan. Dan kalau dulu you kata you jadi macam segan nak cakap kalau keadaan impromptu, jadi kita jadi too much of concern about ourselves, we don't care what we want to say. Jadi kita subject diri kita dan tak ambil kira environment sekeliling. Dan itu merupakan satu cabaran ya, kepada Hajah sebelum Hajah nak jadi where you are now. Mungkin teknik-teknik coaching telah membantu anda berhadapan situasi bukan dalam bentuk cabaran. Kalau Hajah boleh ingat 12 tahun, 13 tahun yang lalu. Kalau Hajah yang boleh share lah pasal coaching ni confidential is you. I cannot say. Apa yang terpenting yang you boleh share dengan sahabat di luar ni? Sebab I know you are still very important. You are very successful woman. Dah berjaya dan reach to this level of achievement. Not everyone yang lalui. Jadi teknik-teknik cabaran macam mana yang Hajah? Biasa saya ingat masa sekali tu sakit kepala kan. Dan biasa saya tanya kita kena dan sebagainya. Suasana tu boleh kita, macam mana dia boleh membuka minda tu. Saya pun tak faham macam mana Hajah. Kalau apa yang Hajah boleh ingat lah. Sila Hajah. Okay, yang saya tak boleh lupa masa one of the first session that we had tu doktor adalah saya tanya balik doktor apa ayat ke apa yang doktor baca kat saya sampai saya tak boleh tidur kan. So maknanya sebenarnya saya faham selepas tu sebenarnya soalan yang doktor tanya tu adalah soalan yang saya tak mahu fikir sebelum tu. Maknanya saya tahu benda tu perlu saya fikir tapi saya tolak tepi sebab saya tak suka. Begitulah secara ringkasnya. Maksudnya begini, doktor tanya saya banyak topik sebenarnya kan doktor. Antara topiknya adalah strategi kalau tak silap saya. Masa tu saya was challenged dari segi tugasan masa tu nak review balik the strategy of the institution. So masa tu kita sebenarnya deep down kita sebenarnya takut dengan cabaran tugasan kerja tu. Dan kita takut nak ke hadapan dari segi nak menjawab ataupun nak accept the challenge. Sebenarnya kita kena jawab soalan-soalan yang nak membantu institusi tapi kita try not to. Jadi bila doktor tanya saya tu, saya balik ke office tu rasa macam pusing. Kan? Ingat tak doktor saya cerita? Saya pusing sebab saya rasa my brain was working. Kemudian saya dan alhamdulillah lepas tu it was very clear agaknya bila brain kita dah work tu kita dah nampak sebenarnya ada beberapa perkara yang kita perlu lakukan. Itu macam mana dia membantu sesi coaching tu membantu. Sebenarnya kita sendiri tahu tapi kita tak nak ke sana sebab kita tak selesa.
Tak selesa tu kita tahulah kan. Kita punya kita ada ego kita, kita tak biasa dengan culture background kita. Itu sebabnya. Saya faham dah sekarang sebenarnya. Itu yang katakan self confident, right? Now Ha. punya self confident dah meningkat. Okey, saya tengok lagi remark yang ditulis ni. Terima kasih kepada Tengku Syahrini dan terima kasih juga kepada Dr. Syamuddin. Dr. Syamuddin kata tahniah kerana puan telah berjaya dalam kerjaya woman is powerful. Sebab tu kalau boleh mintalah tolong share kepada sahabat-sahabat mendengar ni sebelum saya tutup. Kadang-kadang saya tutup tuan-tuan dan puan-puan terlampau banyak sangat. Kalau sekiranya kalau banyak share tu saya tak tutup lah. Pasal of course terlampau panjang sangat dan setengah tu memang you boleh tengok dalam YouTube. Jadi terima kasih. Kalau ada soalan apa lagi untuk buat pencerahan Tuan Syamuddin dan Tengku Syahrini sila nyatakan. Dan juga saya mendapat sikit catatan yang dibuat oleh Tengku Syahrini Tuan Ismail ni. Dia juga seorang coach. Dia kata dia juga seorang coach dan juga seorang trainer. Dan dia tulis ni cabaran threat melahirkan peluang, opportunity. Makin banyak cabaran yang kita hadapi, pastinya akan banyak peluang untuk kita menjadi lebih baik. InsyaAllah, Alhamdulillah. Apa yang Tengku tulis ni memang kenyataan yang disampaikan oleh sendiri Hajah. Betul tak Hajah? Ya, merupakan satu soalan yang saya tanya tu, dia menggugat dia punya cara. Perkara sebelum tu kita malas nak berfikir. Sebab tu first kita kena tahu when to ask such question kepada klien supaya dia mudah nak jawapan. Walaupun kepala dia memusing, pada sebelum tu kita tak ambil pusing, kita tak mau berfikir. So terima kasih. Sekarang ada apa-apa catatan lagi, mungkin saya dapat ingat 2 orang yang ada sini. Daripada Dr. Syamuddin, I hope apa jawapan yang diberi oleh Hajah tadi memberi kepuasan ataupun ada penjelasan, sila tanya. Dan terima kasih banyak-banyak statement yang oleh Tengku Syahrini ini. Syahrini ini memang bertetapan apa yang disampaikan oleh Hajah Jasmine sendiri. Jadi hasil yang you cakap tu sekarang, where are you now? What happened to you now? In a world of in your career world. What happened? Okay. What happened? Sebenarnya saya rasa kalau ini dari perspektif career lah. Kalau perspektif personal tu banyak sebenarnya. Yeah. Saya rasa saya jadi orang yang lebih sabar saja. Satu, sebab the moment kita tengok sesuatu, kita tak terus jump to conclusion, satu. Yeah. Yang kedua, kita tak kurang orang kata judgemental. Yang ini yang kurang judgemental ni memang saya dapat feedback daripada orang sekeliling saya ni, saya memang nampak very objektif lah bagi mereka lah kan. Memang selalunya begitu. Itu antara yang saya pun agaknya, sebab cara pemikiran tu dah berubah, Doktor. Cara pemikiran maksud saya, bila saya melihat sesuatu kejadian, melihat sesuatu perkara, dia dah banyak angle. Dia bukan one track mind lah orang kata. Yang itu dia mungkin macam doktor cakap lah, mungkin luas lah doktor. Dulu satu, yang keduanya dia dah tak takut dah sebenarnya. Dia tak takut dah. Sebab you know, bila kita bercakap, kita bagi solution lah katakan pada soalan orang yang di hadapan kita. Kemudian orang tu tanya balik. Tapi we know we are able to handle sebab apa? Kita boleh cari angle lain. Itu maknanya pemikiran tu dari segi, tak tahulah doktor, adakah itu matang tu saya pun tak pasti dah, tapi itulah apa yang terjadi pada saya. Maknanya saya tidak lagi takut untuk menghadapi sesuatu yang saya tak pernah buat ataupun uncomfortable. Jadi yang saya tak selesa. Jadi sekarang ni saya teruskan aja apa yang saya diberi peranan, supaya saya teruskan. Itulah sebenarnya. Yang Hajah sebut tu tadi, dia merupakan dalam ilmu yang saya lalui ni. Kita ambil, of course lah kita cakap ni banyak ilmu dunia, tetapi dia memang berkait rapat kita sebagai orang Islam. Cahaya nur persiasa kita berusaha mendapat daripada Allah. Jadi kita semua berusaha dan kena belajar teknik-teknik dia yang diperlukan, insyaAllah. Yang tertariknya apa yang Hajah cerita sekarang ni adalah satu journey, trajectory, adult trajectory perkembangan kedewasaan.
Iaitu kalau dulunya kita rasa timid dan segan, dah berubah because kita melihat sesuatu ikut realiti keadaan semasa. Keadaan dulu lain, sekarang lain. Yang kedua, apa yang Ajah cerita ni hasil daripada usaha Ajah sendiri untuk menjayakan diri. Dan didapati pelibatan Ajah bukan situ saja, walaupun dah be on your own, you are already successful. You contribute a lot. The way you talk ni, you contribute. You kata you bantu pengajian tinggi, you bagi sumbangan, dan you ada specialty. Adakah sedikit banyak ilmu coaching yang ada pada diri Hajah ni berperanan, ataupun Hajah semula jadi dah Hajah berkeadaan yang sedemikian, ataupun daya usaha Hajah untuk to bring yourself to be here today? Okey, saya rasa all in one kot, Doktor. Satu, kalau usaha tu memang kita disuruh berusaha lah. Satu, kita sebut pasal technical competence lah kan. Dalam bidang saya tu, bila macam ni Doktor, bila talking about technical competence, bila saya di coach, bila saya membaca balik, katalah sesuatu perkara saya nak tahu, katalah method method ataupun kaedah, dia dah bagi a different meaning. Doktor faham? Maknanya katalah dulu A tu saya tengok A je, tapi bila sekarang A tu tidak lagi A, dia lebih pada A yang dulu. Okey, satu. Itu talking about technical competence. Yang kedua, saya boleh relate pula technical competence dengan impact kepada sekeliling. Maknanya kepada orang tu, what if tu pun saya dah boleh nampak dengan lebih jelas. Dulu mungkin saya malas nak berfikir ke arah itu. Yang kedua, of course, dari segi diri, Doktor, diri ni, Doktor, mungkin saya dah pernah bercakap dengan Doktor, kita sebagai orang Islam, kita dah menghala kepada macam mana saya nak explain kepada menjadi yang lebih sedar tentang siapa diri kita ni, kejadian kita dan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Jadi dia bila dirangkumi semua tu, saya mendapat bila saya buat sesuatu perkara, katalah tugas ke saya membantu orang tu, dia dah jadi lain. Jadi tidak lagi ada sifat aku punya macam ini, kebanggaan diri dah tak ada. Jadi dia dah jadi hasilnya tu dia dah jadi lain bagi saya. Itu sebabnya saya tidak ada langsung hesitation untuk katalah orang minta tolong saya dan saya bantu. Dan saya kadang-kadang saya dengan willingnya saya boleh bantu sebab saya ada self confident that I think to some extent saya boleh bantu. Saya tahu kenapa tu bukan pasal diri saya. Kan, sebab saya ni boleh dibantu oleh Yang Maha membantu. Macam itulah, Doktor, Itulah. Alhamdulillah. So menunjuk kata hasil daripada situ menimbulkan satu muhasabah diri yang menuju ke satu tahap maturity. Kalau dalam segi social emotional, moving from one structure of your thinking capability to another new area of capability. So the same issue, the problem you are facing at that time, you cannot use the same technique of that time. It must be higher than that time. So we are all the time you are able to remediate logical thinking, reasoning, and make use of your own visualization to overcome the situation by creating the reality. Sebab tu apabila coach dengan coachee bercakap, they are together helping each other to create new reality. Walaupun cerita tu yang sama, secara tak langsung melebarkan pandangannya. Mengikut apa yang saya tulis ni, apabila kita streskan challenging soalan tu merupakan bagi satu orang kata streskan dia punya kemampuan untuk berusaha mencari kejayaan. Coach ni umpamakan seorang yang pegang cermin kepada klien. So bila dia memegang cermin kepada klien, cara dia bercakap tu menyebabkan klien rasa macam the way he or she wanted the coach to be talking to you. Bahasa you, penyampaian you, sehingga menyebabkan dia boleh menengok beza from the tree and the forest. Kalau dulu kita tengok problem tu, tak tengok lain, kita tak tengok environment, tapi cara coach bertanya tu open-ended question, moving forward question, thoughtful question dan sebagainya, menyebab coach boleh melihat. So macam you pernah lalui during your hard time sampai you dah berjaya ni, kalau you nak single out
anything that you rasa terpanggil nak cerita sebelum ni mungkin you tak cerita, that you can recall back as a value added kepada sahabat-sahabat yang masuk ni, nampak very professional ni, doktor kesihatan daripada Johor dan juga Tengku daripada Kuala Lumpur. Sila. Yang saya tak pernah cerita sebelum ni, doktor, dia punya, saya rasa the value ataupun benefit lah, manfaat pada diri saya sebagai seorang Islam sebenarnya. Bukan pasal, actually dari segi career ke apa tu, itu saya rasa betul, memang bermanfaat, tapi yang lebih lagi adalah kesedaran diri, macam doktor sebut tadi, muhasabah diri, sehingga kan saya sedar dan saya mencari jawapan, dan saya itulah sekarang ni saya land into buat banyak kerja kebajikan. Macam tu lah. Sebab kita pun kata berdakwah secara moden lah. Tanpa saya sebenarnya bila saya bercakap dengan seseorang tu, saya menggunakan teknik sebagai coach. Walaupun sebenarnya dia tak ada masalah, tapi saya mendengar tu dan sampai baru ni doktor, orang yang saya bantu dari segi kita punya NGO punya aktiviti, dia kata tak pernah lagi orang, sepatutnya dia datang kepada saya dahulu, sebab dia tak pernah pun dapat orang bagi solution. Saya kata bukan saya bagi solution, anda sendiri punya solution. Satu saya explain saja. Jadi banyak tu, dan saya macam saya pernah cerita dengan doktor, ini berbagai lapisan umur. Yang itu umur 50 tahun, ada anak-anak umur belasan tahun, ada graduate. Jadi memang saya boleh berinteraksi dan berkomunikasi dan berkesan dengan berbagai lapisan umur. Itu satu sebab kesedaran tu. Saya lebih sedar tentang yang maha wajib kita ingat tu lah sebenarnya. You ada sebut tentang listening skill. Now, masa dulu permulaan dalam pembelajaran dan berusaha dan sebagainya, listening tu maksud dia sedemikian rupa. Tetapi telah boleh diguna pakai, berguna mengikut kemampuan, kebolehan semula jadi yang ada pada diri puan. This listening skill, if you were to describe where it can go, to what extent it can go, that helping us to look things from different perspective. Because dia ada banyak meaning making kan dalam memberi makna. Ya, betul. Yang beri makna. Okey. So dalam melihat daripada meaning making, memberi makna tu, makna mana yang you rasa you boleh share sebelum kita nak tamat lagi lah di 6-10 makna tu kita tak ada makna. Bila kita tengok sesuatu kejadian ataupun sesuatu benda di depan kita, dulu kita tengok katalah kita tengok makanan di depan, setakat makanan saja. Tapi apabila kita dah lama, kita mula tengok perspektif, siapa yang bagi kita rezeki ni? Ya, betul? Dah makna dia dah lain, doktor. Kemudian kita mula berfikir, orang kalau biasa orang sebut bertafakur kan, bertafakur mendalam. Siapa yang involve dalam makanan ni? Betapa sehingga kan kita faham betapa sayangnya yang maha wajib kita ingat tu kepada kita ni. Betapa rezeki tu memberi makna yang terlalu luas. Dulu kat mulut je, doktor. Tapi sekarang ni kita dah nampak dah macam mana luasnya rezeki itu sebenarnya. Macam tu sekali, doktor. Itulah yang terjadi pada saya sebenarnya. Okay. Terima kasih Hajah. Jadi sama-sama. Kepada peserta yang mengikuti ni, mungkin yang saya nampak dua orang ni saja, Tunku Syarimin, seorang konsultan, dia seorang coach, dan juga yang berbahagia Dr. Isyamuddin Abdul Harahim daripada Johor. So sekiranya ada komen, feedback ataupun ada statement ke, sila tulis. Sementara sebelum kita tamat ni, boleh kami ataupun Hajah boleh share sikit lagi. Sebab saya cakap sini adalah tajuk berhubung dengan coaching, bagaimana teknik cabaran, challenging itu diguna pakai. Ikut apa yang saya tulis ini, coaching mengikut cabaran,
Kebanyakan daripada kita suka dicabar supaya membolehkan kita mendalami pemikiran, variasi persekitaran yang menyokong dan mengalakkan kita berfikir sehingga berjaya mendapat matlamat dengan mudah. So secara tak langsung, apa yang kita bincang sekarang ni adalah the whole thing in this statement. Di-elaborate dan diberi pertumpuan sebagai satu memberi makna sebagaimana challenging itu digunakan pakai. Dan jika kita menyasarkan sesuatu lebih tinggi apa yang kita nak buat, memudahkan kita mencapaikan matlamat kita dan berkemungkinan kita boleh dapat lebih tinggi lagi. Sebab kadang-kadang kita terlalu tengok sesuatu tu from one angle, terpaku. Kita tak step back ke belakang melihat keseluruhan. Okey, terima kasih. Jadi sebelum tu saya nak bagi contoh lagi soalan macam mana yang dikatakan soalan tu yang berbentuk challenging. Tapi tanya soalan tu walaupun dia kata berat nak jawab, tapi dia boleh jawab. Macam banyak yang macam Hajah cakap tadi lah. Banyak yang sebelum tu dia rasa sesuatu tu susah nak dicari jalan. Sehingga waktu tak boleh, tiba-tiba dia terkejut, dia boleh. Ada yang dapat position ni macam-macam, ada yang menangis, ada yang senyum, ada yang seronok, ada yang bergendang, macam-macam. Itu individu punya lah. Tapi ada satu soalan yang saya nak contoh soalan yang kita boleh buat. Sekiranya dia dah ada mission statement ataupun dia telah ada objektif. Tanya dia tentang tadi, matlamat yang dia cakap tadi. Selain daripada ni, kita tahu sekiranya kalau you melihat balik matlamat tu daripada segi kenyataan sini, apa yang you rasa baru yang boleh dicongkil daripada matlamat tadi menyebabkan dia terfikir lebih dalam lagi. Dia orang kata dia melebar, mendalami soalan tu. Ataupun yang ketiga, ada lain-lain lagi dalam statement you punya matlamat tadi membantu you. Because dalam statement tu sendiri ada tersurat dan tersirat jawapan, strategi. Okey, Hajah sebagai seorang strategi maker, duduk dalam position tinggi ni lebih daripada 12 tahun. Saya pun salute. Hebat pada saya. Saya tak pernah yang you tahu wakili Malaysia di luar negara. You involved in a lot of negotiation. When come to this, how does all these things, knowledge, skill yang you lalui that you can share that really benefit you and make use this as a way of you to help others? Can you elaborate aja? Okey, sebelum saya jawab tu doktor, saya rasa soalan tadi tu saya tak jawab sangat sebab doktor mulanya tanya pasal mendengar kan. Ya, betul. Okey. Mendengar ni dulu saya tak faham mendengar tu. Saya faham setakat okey, kita mendengar supaya kita faham as if yang bercakap tu punya makna kan, supaya kita boleh faham makna dia bukan makna kita kan. Ya, ya. Makna yang diberikan. Okey. Bukan senang ya doktor secara praktikal nak buat mendengar tu. Yes. Bagi saya mendengar dengan berkesan atau bersungguh-sungguh ni sebenarnya memang takes a lot of practice. Tapi setelah kita di coach, bila kita dah tak ada apa tu, sebenarnya lagi senang mendengar. Bila kita dah faham siapa diri kita, sebenarnya lagi senang mendengar. Lepas tu menjawab kepada soalan doktor yang current soalan ni. Ya. Doktor boleh pendekkan sikit tak soalan tu? Sebab apa sebenarnya? Maksud saya, adakah apa-apa hasil daripada you lalui ni yang bagi you selain daripada sebut tadi yang meningkat tokok tambah kemampuan you yang dulu you rasa mungkin you tak boleh. Sekarang ni saya tahu you buat banyak NGO punya kerja kan. Bahkan NGO orang kerja ni kalau dulu kita nak buat rasa malu, segan kan nak pergi minta kontribusi. Okey. Daripada situ tu macam mana yang Hajah nampak apa yang lalui itu sebagai apa yang saya lalui tu. Ya. Macam saya dah sebut kat doktor. Dulu agaknya saya adalah perkara lain yang saya lalui juga selain daripada coaching ni, yang ialah kita mendapat ilmu juga yang ilmu yang berkaitan dengan agama kan. Jadi yang itu juga mendorong kita atau membantu kita untuk tidak lagi ada ego kot doktor. Okey. Ya, Itu as a summary-nya, maknanya bila kita nak buat kerja-kerja kebajikan ni, kalau kita ada lagi perasaan ini kita buat ni, saya rasa dia tak berkesan. Jadi kita takkan ada motivasi untuk meneruskan tu, saya rasa.
Itulah yang saya nampak lah doktor. Secara pendeknya, maknanya apa yang saya lalui study coach, lepas tu saya coach orang, bantu orang bergaul, lama-lama yalah kita dah ada kesedaran diri. Ya. Lama-lama kita mula faham apa yang patut kita capai. Ya. Dan itu menyedarkan diri sehingga kan kita buang sedikit demi sedikit ego kita. Macam itulah kata. Kalau itu dapat membantu menjawab soalan ya doktor ya. Okay, terima kasih. Terima kasih Hajah. Kita pun dah penghujung. Sebelum habis ni saya ucapkan terima kasih lah. Saya tengok sikit remark yang ditulis oleh yang bahagia Dr. Hishamuddin Abdul Rahim. Cuba Hajah fikir apa yang dia tulis ni ya. Coaching mengajar kita organized thinking, pemaknaan segala sesuatu. This very good statement. Yes, you are right. Yes. Totally agree. Yeah. Can you elaborate on this, Hajah? Saya ulangi, dia kata, coaching mengajar kita organized thinking, right? Organize our thinking. Betul. Dan pemaknaan segala sesuatu, meaning making. What do you think about this? Meaning making. Yang meaning making ni sebenarnya sekarang ni bila kita segala sesuatu tu dia punya meaning tu dah kita punya meaning making tu dah lebih daripada dahulu lah. Maknanya yalah kita tahu siapa yang menjadikan kita segala sesuatu dalam alam kan. Yeah. Kemudian apa maknanya tu berbagai-bagai lah kita boleh bagi makna. Maksud saya macam rezeki tadi kan. Kalau dulu kita ingat yalah kita tahu rezeki tu daripada Allah tapi setakat kat mulut je. Macam itulah. So dia punya lapisan kefahaman, kesedaran tu dia dah bertambah doktor. Saya nak describe macam mana tu it's not physical sebab kesedaran ni bukan fizikal, dia intangible kan. Jadi nak describe tu membolehkan kita sampai kita menangis sebenarnya. Macam itulah kesedaran tu macam dia kekal lah. Itu kesedaran tu kekal. Dia bukan kesedaran yang pergi dan datang, tak. Dia kekal. So alhamdulillah. So terima kasih kepada Dr. ni banyak ada 2-3 orang profesional ni. Dr. Hishamuddin yang very learned in dia punya area dan juga coach dan consultant Tengku Syahrini. Thank you for your comment dan banyak elaboration perkembangan apa statement itu kita bincangkan sebagai satu material for learning. Jadi tadi Hajah sebelum kita tutup you did mention you pengalaman di luar negara dan duduk dalam jawatan pengarah dan sebagainya. Right? Sesuatu yang mungkin you tak sangka where you were lah kan. You boleh sampai ke situ. Kalau you reflectkan balik tentu ada satu peningkatan juga apabila kita memegang jawatan yang sepenuhnya tinggi. Ada juga kebaikan daripada segi satu sudut mungkin yang saya tak tahu yang Hajah boleh share, especially when it comes to dealing with foreigners, orang luar negara kan. You are dealing with a lot of foreigners, perbincangan dia orang and then you are at the pengarah level, so very high level. So apa yang you boleh share sikit lah kalau you boleh ingat yang as a benefit to the audience kita yang boleh mengikuti kita cakap ni. Dari segi mempergunakan skill sebagai coach lah. Yes. Yang itu memang definitely lah bila kita in a foreign land dealing with foreigners ni skill mendengar, skill bertanya soalan tu sebenarnya yang dua ni yang membantu saya banyak lah, if I can recall correctly, sebab saya benda tu dah tamat dalam, I think that was about 3-4 years ago. Yang itu memang banyak membantu dan sebab kita pun as a consultant kita pun sebenarnya macam perlu mengajar mereka juga. Jadi alhamdulillah skill as a coach ni bukan untuk coach orang je sebenarnya. Betul. Untuk kita kehidupan lah macam tu doktor. So mungkin sebab doktor saya ni ikut istikat saya ni macam yalah
memang dapat benefit di coach sendiri oleh doktor kan. Jadi benda tu memang sesuatu yang dah macam sebati lah doktor. Saya tahu saya dalam sesuatu yang agak unfamiliar. Jadi the best thing is actually use your coaching skill. Betul doktor pernah cakap juga between teaching and coaching tu is actually at the higher level kan dari segi even as a consultant. So dia merangkumi semua. Jadi actually coaching skill ni is applicable to every situation lah sebenarnya. Kalau saya boleh summarize kan. Itulah yang membantu saya sebenarnya. Okay, terima kasih Hajah. Thank you for your time. Nanti kita boleh discuss lagi Hajah. You baca yang saya tulis dalam chat tu. Yang kedua, saya ucapkan ribuan terima kasih yang mana sahabat-sahabat mengikuti Raini memang banyak tak sempat masuk. Saya pun risau lah, tempat saya ni dah gelap dah. Tadi guruh. Takut setengah orang nak balik tak boleh. Selalunya mereka akan tengok recording balik. Jadi yang mana bagi komen, iaitu daripada Tunku Syarimin dan juga daripada Dr. Syamuddin daripada Johor. Raini daripada Sabah, Sarawak tak masuk, daripada Indonesia tak masuk. Jadi kita saja di sini dan daripada Singapura pun tak masuk. Mungkin ada juga banyak tak sempat masuk. Jadi saya ingat setakat ini saja yang saya sampaikan. Okey, bila kita melibatkan 7 prinsip, besok ada lagi 7 prinsip yang saya dalam principles, coaching principle. Yang mana prinsipal-prinsipal ni kita lalui tanpa disedari, tapi sekiranya saya menceritakan kita buat kajian, kita ada 7 prinsipal dalam coaching. Kalau kompetensi dia kata 11 core competencies, tetapi daripada segi principle of coaching dia ada 7. Secara tak langsung apabila kita cakap seseorang tu, walaupun dalam pembincangan kita ni kita create 7 things tu ada situ. Satu, kita create awareness kepada diri kita dan orang tu yang kita coach. Yang kedua, secara tak langsung bila kita cakap dengan klien kita, secara tak langsung dengan tersendirinya akan timbul kesedaran responsibility. Bagi dia dengan isu dia responsibility terhadap diri dia, bagaimana dia cari solution. Dan prinsipal yang ketiga, dia panggil self-belief. Macam mana mempertingkatkan self-belief. Seperti yang Hajah cerita tadi sebelum kita tak yakin dan sebagainya, bila ada increase kita punya self-belief, confidence level kita dah naik, secara tak langsung kemampuan kita nak menerokai, explore new area to find a new solution. InsyaAllah ada. Dan masuk yang keempat, blame free. Kita tak menyalah orang. Kalau tidak, kita asyik salah orang saja. Kita tak naik pangkat, kita tak dapat sesuatu kerana yang ni, kerana ni. Tapi dengan cara kita buat ni, less going that way. Slowly, dia disip hilang, tak ada langsung. Iaitu yang keempat. Dan yang kelima, kita dah cakap semalam, teknik solution focus. Ingat, kita bukan buat solutioning. Alright. Kita berbincang, membuka jalan supaya dia sendiri cari solution. Dia sendiri fokus kepada solution. Dan insyaAllah besok, the last one on the 7 principle, the principle ni, iaitu satu lagi, hari ni kita cakap pasal challenge. Bagaimana cara coach cakap tu, dia challenge, mencabar pemikiran. Seperti yang saya take situ, rupanya dengan ada cabaran ni membantu coaching, dia explore lebih dalam, luas, lebar, mendalam dan sebagainya. Secara tak langsung dia lebih berkeyakinan dengan diri. InsyaAllah besok macam mana pula coach akan buat sesuatu supaya coaching yang kita coach tu dia take up and do it in term of action. Ini isu kita akan cakap on that 7 principles of coaching. Jadi yang ni dia ada di dalam ruang lingkup masa kita buat coaching. Tak perlulah nak kena ada kata dalam sebentar. Macam kita cakap tadi pun ada wujudnya benda-benda ni semua. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Hajah. Hajah dah hilang dah. Can you Hajah buat Puan Hajah Jasni tolong buat sikit some conclusion from yourself. Kalau you boleh masuk balik, can you share a few minutes, few apa yang cakap sebelum kita nak closekan sesi kita petang ni. Please give your conclusion statement, what you want to say, anything advice ke, some penambahan kepada saya ke apakah. Please hand over to you. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma doktor, as a conclusion, saya amat bersyukur dipertemukan dengan apa ni, kita panggil skill coaching ni lah. Memang saya sebenarnya pun tak sangka yang sebenarnya the skill as a coach ni sebenarnya is a skill yang is very valuable. Tak perlu pun jadi coach kalau nak tahu
um, how valuable it is, it's actually for yourself lah. Doktor, it is very very valuable lah. Yang itu yang sebenarnya the action, kita punya perilaku as a selepas kita belajar coaching, perilaku kita tu dia dah jadi berlainan, betul? Behavior, karakter, dia jadi berlainan lah. Saya bercakap ni sebenarnya bukan conclusion saya sebenarnya, sebab orang bercakap tentang diri saya. Jadi itulah feedback yang didapat. Jadi based on the feedback tu saya conclude that it is very beneficial, very manfaat. Sepatutnya kita bagi skill sebagai coach ni kepada anak-anak kita, anak-anak muda dan sebagainya, supaya mereka boleh mengharungi ataupun menghadapi kerjaya apa saja yang mereka nak buat tu dengan lebih baik. Itu je, Doktor. Okey, terima kasih ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. InsyaAllah terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masuk ni dan masuk. Ada 3 orang yang bagi komen, very good comment, and thank you very much. Hoping that yang mana ni belum tengok, boleh share kat dia orang. Mudah-mudahan yang tengok recording also can give some comment, any feedback. Kadang-kadang mereka hantar straight kat saya feedback. Kadang-kadang mereka komen di Facebook. Kadang-kadang mereka PM kepada saya. Terima kasih yang mana PM, yang mana hantar WhatsApp, yang mana bagi penambahan dan penambahan nilai dan maklumat tambahan. Termasuklah komen-komen tu ni. Syabas. InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa, esok kita jumpa. Semua kesilapan, kelemahan itu saya. Kebenaran semua kepada Allah SWT. Jadi saya ucapkan insyaAllah, saya terima kasih kepada semua. InsyaAllah besok kita sambung lagi dalam time yang sama, 5.20. Okay, my happy life at 5.20 tomorrow juga. Dengan tajuk, iaitu sesuatu yang mustahak. Macam mana tentukan berlakunya action. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.